Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera diucapkan kepada anda semua penonton orang bilang tu podcast iCaps ataupun inkubator kepimpinan belia Sabah, di mana berkolaborasi bersama POV Kedai Kopi. Saya Farish Aziz. Apa kalau podcast ni, host pun boleh, penyampai pun boleh, orang bilang tu perantara pun boleh, moderator pun boleh, mana-manalah. Dan ini kali pertama saya menjadi host untuk podcast kali ini. Saya sangat-sangat teruja tu. Saya sudah introduce awal-awal. Yang tahu memang tahu, tengok wajah saja, senyum saja, orang sudah tahu siapa. Yang belum tahu, inilah dia masa kita untuk berkenalan, bercerita, berkorek, orang bilang tu korek rahsia dan macam-macam lagi yang saya ingin tanyakan. Sudah sedia tu? InsyaAllah. Okey, saya dengan berbesar hati ingin memperkenalkan dan mengalu-alukan kebersamaan kami di orang bilang tu podcast kita pada kali ini. Tentunya yang berhormat Datuk Samad Jamri, Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Negeri Sabah, juga Adun Labuk. Selamat datang Tok. Ya, terima kasih kepada Faris. Ya Tok. Kita moderator ataupun penyampai bersama. Betul. Di podcast pada hari ini. Alhamdulillah, terima kasih kerana bersama kami. Untuk yang baru tengok, recording kita pada malam ini, hari ini dilakukan pada pukul 8 malam. Soalan saya pertama, ni daripada mana tadi tu? Dari kerja, dari office? Dari kerja. Dan alhamdulillah terus ke sini. Jam on the way ke sini tadi? Sedikit jam. Biasalah kalau sebelah petang di Kota Kinabalu ini, memang begitu situasi dan kadang jadi sabar-sabar. Itu berhadapan dengan laluan yang agak sesak. Itu sebenarnya soalan pancingan tu, sebab nanti ada kena mengena soalan pasal tu juga. Tapi tidak. Okey. So kita pecahkan kepada 3 segmen. Kita tidak mau terlalu serius. Dalam masa tidak terlalu serius, ada soalan-soalan serius. Jadi mungkin kita mulakan dengan lebih kepada latar belakang Datuk lah. Okey, saya sudah buat research. Saya tahu Datuk juga sudah lama. Tapi mungkin ada di antara belia-belia kita yang pertama kali mau mendekati, mau lebih kenal, lebih dekat. Datuk Samad Jamri, dalam 3 perkataan, kalau Datuk boleh simpulkan, siapa dia Samad Jamri dalam 3 perkataan? Apa tu? Yang pertama, seorang yang biasa. Okey, biasa. Kedua, seorang yang mudah. Okey, dia easy kalau bercerita ke apakah boleh masuk tu Okey, yang ketiga, dan juga santai. Apa saja. Okey, biasa, mudah, santai. Saya harapnya juga perjalanan kita biasa, mudah, santai hari ini, tapi sampai kepada objektif yang cuba kita sampaikan. Tok, sejarah politik. Okeylah, tidak mau lari daripada politik, sebab macam mana pun Datuk seorang Adun di Labuk, pasti yang mau tahu latar belakang Datuk dalam politik. Berapa lama sudah Datuk berkecimpung dalam politik? Ya, pertamanya saya ucap terima kasih kepada Cik Faris. Ya, sama-sama. Atas jemputan bersama dengan podcast kita. iCaps pada kali ini. Ya, kolaborasi POV Kedai Kopi. Kolaborasi dengan POV Kedai Kopi. Nama yang baru juga saya kenal. Jadi terima kasih di atas jemputan kebersamaan untuk bersama podcast pada hari ini di sini. Yalah, kita biasa, mudah, santai. Lebih kurang begitulah. Saya tulis dulu supaya tidak lupa. Okey. Sebelum lebih lanjut, saya ingin memperkenalkanlah. Ya. Saya sebenarnya adalah merupakan salah seorang pimpinan berasal daripada anak kampung di daerah Beluran, dan memang telah lama berkecimpung dalam bidang politik. Umur sekarang sudah saya teka macam 38 40 boleh masuk. Tidak. Usia sekarang sudah 51. Tahun 1973 tu 73. Okay. So lebih kurang 20 lebih tahun lah dalam politik dalam politik. Dan seawal usia 20-an lebih 25 begitulah. Kalau saya tidak silap, saya sudah mulai berkecimpung berjinak-jinak waktu politik. Itu dalam politik. Sebenarnya saya berkecimpung dalam politik ini adalah bukan secara tiba-tiba dan sebagainya, tapi terdedah daripada kecil sebenarnya pasal latar belakang family juga, ibu dan
ayah juga sendiri adalah merupakan sedikit sebanyak pernah terlibat dalam dalam politik. Jadi saya ingat mungkin disitulah mungkin bibit itu politik timbul. Siapa tuh mungkin ada di antara ahli keluarga ke mungkin sepupu pacik ke yang terlibat daripada dulu yang mungkin kita kenali, ada di antara saudara mara Datuk? Lebih kepada sebenarnya tidak begitu menonjol. Jadi di belakang tabir selalu. Di belakang tabir dan biasa-biasa lebih kurang begitu. Cuma mungkin nasib dan rezeki saya yang pada kali ini lebih begitulah sedikit menonjol ke depan ya. Depan. Lebih kurang begitulah latar belakang politik saya. Jadi alhamdulillah pada pilihan raya pada 2020 yang lepas rezeki dicalonkan sebagai calon dan dapat memenangi kursi yang di Labuk, di kawasan Labuk. Jadi berarti saya sekarang lebih kurang ada 4 tahun lah. Sudah one term lah ni, bersama-sama penggal yang pertama. Jadi latar belakang politik itu memang pun lama kecimpung, jadi perlahan-lahan dengan situasi politik yang sangat dinamik, betul. Dulu lain dan sekarang lain lagi. Lain. Betul. Anginnya lain, jadi kita begitulah. Ini yang menarik nih, politik Sabah dia sangat dinamik, sangat menarik atau? Begitulah ya. Begitulah terpaksa kita adjust ataupun kita mengikuti pergerakan-pergerakan ataupun pergerakan politik lah maksudnya. Jadi alhamdulillah pada ketika jadi sebenarnya memang telah lama berkecimpung dalam bidang dunia politik ini sendiri ya. Politik ini saya ingat lebih kurang 20 lebih tahun sudahlah. Dan pada ketika ini lebih kurang kecapaian begitulah. Alhamdulillah. Salah seorang wakil rakyat di kawasan Dun dan diamanahkan pula, dimandatkan pula untuk menjadi salah seorang pembantu menteri di Kementerian Pembangunan Luar Bandar Negeri Sabah. Membawa saya kepada soalan saya seterusnya ni. Perjalanan maksudnya Datuk ni veteran sudah dalam politik lebih 20 lebih tahun daripada mungkin bawah. Jadi semua liku-liku tu sudah dilalui, faham sudah susul galur perjalanan selok belok dunia politik tu sendiri. Tadi Datuk cerita yang menimbulkan bibit-bibit minat kepada politik mungkin daripada keluarga sendiri. Tapi kalau ada yang lebih dalam tu, Datuk membesar di luar daripada kawasan bandar, di kawasan kampung, nampak sendiri mungkin hardship bahasa Inggerisnya di kawasan kampung tu. Apa yang lebih mendorong Datuk untuk saya mau lagi pergi jauh dan alhamdulillah rezeki sekarang menjadi pembantu menteri, dan apa yang membawa Datuk ke situ? Mungkin sebab struggle Datuk tengok orang di kampung dan sebagainya. Apa yang sebenarnya memberi motivasi itu? Lebih kurang apabila biasalah dalam politik ini kita akan berhadapan dengan pelbagai macam yang kita jumpa dari segi latar belakang, background, macam-macam masyarakat kita. Ada yang kurang mampu, ada yang mungkin perlu banyak bantuan-bantuan, dan disitulah mungkin timbul hasrat kita untuk bagaimana kita coba boleh menghulurkan tangan, menghulurkan apa sedaya upaya yang boleh kita hulurkan untuk membantu. Masa kita nampak melihat bahawa kita berasal daripada yang memang kampung yang susah, lebih kurang pernah merasai, kita pernah berhadapan dengan itu. Jadi mungkin di situ. Kalau spesifik di mana tu kampung Datuk dulu membesar? Saya membesar di kampung Botition. Ini di Beluran. Memang di pedalaman itu di kawasan membesar di situ. Pedalaman. Memang kampung lah, anak kampung. Jadi semua merasa mandi sungai panjat ini semua. Semua rasa. Semua merasa lebih kurang begitulah dengan keadaan yang begitu zaman itu. Jadi mungkin di situ kita terdorong bagaimana kita coba cari usaha untuk, jadi daripada perlahan-lahan lah, usaha yang sedikit kecil-kecil menolong, membantu dan sebagainya. Jadi mungkinlah lama kelamaan usaha yang begitu itu mungkin kita akan jadi besar lah, InsyaAllah. Jadi artinya telah terdedah dengan bagaimana kita cuba
mencari ruang untuk membantu Okey. orang di sekeliling kita. Taulah, pertama mungkin di kampung, Yes. selepas itu mungkin di mukim, selepas itu mungkin di dun, Lebih dan besar. selepas itu mungkin lebih besar daripada Negeri itu dan sebagainya. Jadi disitulah dia punya Perjalanan dia itulah nampak. perjalanan lah lebih kurang. Datuk cerita tadi sudah ialah 4 tahun sudah, hampir 1 penggal ni lagi, insya-Allah tidak lama lagi ni kan musimnya. Macam mana Datuk tengok, ada yang ramai dulu mungkin setakat kawan-kawan, sekarang Datuk kampung ramai yang minta bantuan dan sebagainya, dan Datuk tengok progres juga yang baik di kawasan Datuk sendiri. Iya, artinya makin luas lah. Okey. Kita berhadapan dengan masyarakat dia lebih luas. Okey. Bukan saja di kawasan sendiri sebagai wakil rakyat Adun, itu di kawasan kita lah. Tapi apabila terdedah lagi dengan pentadbiran khususnya di Kementerian Pembangunan Luar Bandar ini, artinya makin lagi lah luas skopnya di Pun situ. lebih besar. Kita bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Taulah kita apabila dipertanggungjawabkan dalam kementerian, perlu mesti itu amanah dan tanggungjawab. Betul. Yang perlu dipikul, yang perlu mesti digalas dan mesti dicurahkan. Okey. Jadi disitulah artinya makinlah meluas Skop dia tu. skopnya Okey, untuk kita laksanakan tanggungjawab. Dan mungkin untuk Datuk bila sudah di dalam menjadi pembantu menteri ini sendiri, lebih memahami ini mungkin sebabnya certain benda tu tidak boleh dijalankan atau harus diutamakan terlebih dahulu. Mungkin sebelum ni kenapa tidak buat begini, kenapa tidak buat ini. Sekarang betul tu lagi faham. Lebih kurang begitu. Apabila kita mungkin dulu kita tidak sampai ke tahap itu, kita tidak tahu. Tapi apabila kita kita berada di situ dan baru kita paham bahwa sistem ataupun dasarnya rupanya begini. Jadi apabila kita lebih paham dan lebih mudahlah kita untuk memberikan penerangan ataupun bagaimana melaksanakan tanggungjawab itu kepada masyarakat. Kalau dulu kita tidak tahu. Betul. Jadi apabila kita tahu lebih mudahlah, lebih kurang begitu. Itulah juga tujuan dia kenapa dari hari ke hari, minggu ke minggu kita cuba di ICAPS ni sendiri cuba memanggil bukan saja ahli Dewan Undangan Negeri, mungkin dari daripada pegawai-pegawai kerajaan sendiri untuk bercerita lebih detail supaya kita sampaikan maklumat ini kepada masyarakat, belia-belia di luar sana supaya mereka lebih faham tu. Jadi itu soalan mukadimah kan? Baru mukadimah. Tapi saya ada satu soalan itu yang saya mesti mau tanya, sebab bila saya dibagi tahu oleh rakan kita, dia bilang, Farish, kau bantu tolong kita interview, ada beberapa interview kita buat. Salah satunya dia bilang YB Eric. Dia bilang YB Eric. Jadi saya ni pergi Google, siapa YB Eric, saya bilang kan. Saya pernah dengar lah YB Eric as nickname kan. Jadi saya bilang YB Eric sampai petang tadi tu saya bilang, siapa YB Eric ni? Saya pun kurang pasti dari mana nama, tapi apabila nama itu lekat, lekat kurang pasti macam mana, saya dipahamkan bahwa ada kawan kepada bapa saya ini. Okey. Nama dia itu Eric juga. Okey. Begitu. Jadi apabila dia jumpa waktu ketika itu dan bersapa, jadi waktu zaman itu saya kecil lagi. Kurang begitulah. Okay. Jadi itu saya tanya, macam mana boleh nama saya jadi Eric? Eric ini dapat nama saya sama. Nasib lagi tidak dikasih masuk dalam IC alias Eric. Tidak, bukan Bukan. Okey, tidak. okey. Tapi nama dalam sijil lahir dan sebagainya nama Samad lah. Okey. Itu saya tanyalah dengan orang tua. Okey. Macam mana boleh ini? Rupanya kawan dia namanya juga Eric. Jadi dia ambil waktu itu dia main-main mungkin Eric. Eric sampailah sekarang. Berikan kepada saya. Jadi terbawa-bawa lah daripada kecil itu sampai menjadi dewasa, saya lebih dikenali nama Eric daripada nama Samad sebenarnya. Jadi itu juga di kawasan pun begitu. Apabila orang tanya nama Samad, itu yang saya mau tanya tu. Ada yang tidak kenal Samad siapa? Kurang kenal. Apabila nama Eric, itu Eric itu. Nasib tu time mengundi hari tu orang tahu juga ada gambar. Kalau enggak, siapa Samad ni, dia bilang. Itulah menjadi kebimbangan pada ketika itu. Mungkin terpikir sudah bagus taruh Samad Jamri alias Eric juga supaya orang tahu. Jadi di kalangan rakan-rakan dalam Adun apa semua menteri-menteri mengenali Datuk sebagai Eric. Terbawa di benda yang sama. Pasal dia bermula daripada itu sampailah saya lebih dikenali dengan nama Eric. Cuma CM panggil itu apa?
Sama? Eric juga. Eric juga. Okey, Dia menarik. panggil dua nama. Panggil YB Eric, panggil juga YB Samad. Samad. Itulah Menarik. Cukup menarik. Okey. So yang baru saja bersama kami, terima kasih saya ucapkan. Anda sedang menyaksikan orang bilang tu podcast iCaps, Inkubator Kepimpinan Belia Sabah dengan kolaborasi POV Kedai Kopi. Kita sudah lalui mukadimah introduction bersama Yang Berhormat Datuk Samad Jamri alias Eric. Okey, tentunya pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar, juga Adun Labuk, macam-macam sudah saya cerita sama dia. Dia punya asal daripada di kampung dulu, daripada mana dapat nama Eric. Sikit-sikit aspirasi dia yang akan membawa kita tu sekejap lagi pergi soalan yang lebih panas. Lebih kepada orang bilang tu belanjawan tidak lama lagi. Okey, bajet kita tidak lama lagi, jadi mungkin soalan yang lebih kepada itu. Tapi sebelum tu nama pun sudah kolaborasi POV Kedai Kopi. Kita kopi-kopi dulu tu. Okey, kita kopi-kopi dulu. Habis minum betul untuk refresh. Betul. Kalau yang berat-berat. Berat-berat ya sikit. Jadi tidak mau terlampau stres-stres, santai-santainya. Tapi kita akan kembali selepas ini di mana saya akan bertanyakan soalan-soalan seperti cabaran, infra, inisiatif dan macam-macam lagi. Tentunya dalam podcast iCaps, kolaborasi POV Kedai Kopi. Kita kembali lepas ini. Okey, kembali lagi bersama saya Farish Aziz dalam podcast iCaps, Inkubator Kepimpinan Belia Sabah, kolaborasi bersama POV Kedai Kopi. Yang sedang menonton kami, terima kasih saya ucapkan. Anda sudah setia terus bersama kami juga, terima kasih saya ucapkan. Jadi kalau boleh tu kamu share lah, kamu panjangkan lagi orang bilang tu podcast ini kepada kawan-kawan kamu. Bukan apa, sebab kita di sini cuba untuk menyampaikan informasi-informasi. Orang juga bilang mungkin apa yang ingin diketahui oleh umum, ada beberapa perkara yang mungkin di mana saya mau tanya, macam mana saya mau tahu. Inilah tempatnya. Terutamanya sekiranya anda ingin mengetahui tentang dasar-dasar untuk Kementerian Pembangunan Luar Bandar, yang akan saya tanyakan soalan sekejap lagi. Dan tetamu saya hari ini sekali lagi, terima kasih Yang Berhormat Datuk Samad Jamri alias Eric. Okey, pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar juga Adun Labuk. Terima kasih Tok. Ready tu Okay, untuk ready. soalan-soalan kita yang seterusnya ni Tok. Okey Tok. Kita punya belanjawan ataupun bajet tu tidak lama lagi insya-Allah. Okey. Tapi soalan saya kepada Datuk lebih kepada recap balik tahun lepas punya. Okey, bajet Kementerian 2024 tidak lama lagi keluar. Melalui bajet Kementerian Luar Bandar 2023 tu, apa yang sudah dilaksanakan? Okey, terima kasih saudara Faris di atas pertanyaan perkongsian berkenaan di Kementerian Pembangunan Luar Bandar Negeri Sabah. Sebenarnya yang lebih boleh berkongsi ini tidak lain tidak bukan adalah Yang Berhormat Menteri sendiri. Saya sendirilah yang lebih dikatakan untuk perkongsian. Namun demikian sebagai pembantu menteri di Pembangunan Luar Bandar Negeri Sabah ini adalah juga sedikit sebanyak keterlibatan dalam segi perancangan dan juga dasar-dasar yang dilaksanakan di kementerian. Jadi tidaklah menyeluruh yang boleh saya kongsikan. Tidak apa yang boleh tapi, mungkin setakat sedikit sebanyaklah berkenaan kementerian yang dalam pengetahuan yang sebagai salah seorang pembantu menteri di kementerian itu bolehlah saya kongsikan. Sebenarnya pada bajet 2023 yang lepas, iaitu pelaksanaannya pada 2024 tahun ini, telah banyak perancangan ataupun bajet 2023 yang dilaksanakan oleh kementerian. Lebih kurang ada 10 trust asas bajet itu ataupun program pelaksanaannya yang dapat kita selaraskan di bawah kementerian. Artinya itu bajet itu berteraskan lebih kurang hampir lebih kurang 10 antara ataupun lebih mungkin beberapa fungsi dan juga ataupun pelaksanaannya. Yaitu tidak antaranya adalah merupakan pembangunan infrastruktur asas. Infrastruktur asas ini lebih kepada
perhubungan jalan. Itu yang utama tu Kampung itu yang selalu bercerita apa-apa yang orang mudah lah ayat saya guna hantam selalu kan. Yang kan itulah jalan raya yang jalan-jalan kampung, jalan-jalan perhubungan desa ini adalah merupakan dasar asas yang ini. Lepas itu di bawah kementerian. Lepas itu berkenaan bekalan elektrik di kawasan luar bandar ini juga merupakan antara tumpuan yang diberikan di kementerian dan iaitu bekalan air. Artinya tiga perkara ini selain daripada lain-lain, perhubungan jalan, bekalan elektrik dan bekalan air bersih ini adalah merupakan perkara asas yang diutamakan sememangnya menjadi tanggungjawab dalam kerangka bajet yang dilaksanakan oleh pihak Kementerian Luar Bandar. Berarti di situlah itu pembangunan infrastruktur asas, kita panggil begitulah. Jadi di situ banyak rancangan-rancangan yang kita buat berkenaan keperluan asas. Selain daripada itu, kita juga ada merupakan program pembangunan ekonomi. Program pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh kementerian, yang ini lebih kepada bagaimana kita menambah baik tentang ekonomi masyarakat di luar bandar. Umpamanya lah. Antara yang mungkin Datuk boleh kongsikan kalau program ekonomi ini apa yang ada dijalankan di kawasan-kawasan luar bandar? Antaranya adalah merupakan program ekonomi biasa seperti pertanian. Itu bantuan-bantuan yang terus diberikan. Ataupun usahawan-usahawan kecil. Ini antara bagaimana mereka bagaimana kita meningkatkan ekonomi masyarakat di kawasan-kawasan luar bandar lah. Walaupun mungkin kecil, tapi at least itu adalah usaha kita untuk bagaimana kita untuk terus melaksanakan program peningkatan ekonomi kepada masyarakat luar bandar. Itu penting. Jadi selebihnya yaitu berkenaan bagaimana kita melaksanakan pendidikan dan juga latihan kepada masyarakat luar bandar. Pendidikan dan latihan masyarakat luar bandar ini lebih kepada kita mengambil kira bagaimana peruntukan yang kita salurkan ini banyak memberi kepada mendidik masyarakat luar bandar, terutamanya walaupun memang kecil-kecil, tahulah di kampung. Tapi kalau kita mulakan dengan pengetahuan baru dan juga memberikan latihan kepada mereka, dan ini sedikit sebanyak akan memberi impak kepada masyarakat luar bandar dari segi pertamanya berubah. Sebab artinya cara mereka berfikir, daya saing dan sebagainya. Itu antara lah. Dan selalu program begini tu, macam bila cerita pasal pendidikan, ekonomi, pastinya ada kolaborasi juga dengan agensi atau kementerian yang lain juga. Sebenarnya ini adalah merupakan salah satu yang kita laksanakan melalui kementerian, bajet yang diturunkan dan kita laksanakan. Tapi ianya bukan bererti kita tidak, bukan kita sajalah. Kita pihak kementerian akan bekerjasama dengan pelbagai agensi yang lain, jabatan ataupun agensi yang lain juga yang boleh menambah nilai program-program yang kita laksanakan. Jadi artinya itu antara kita punya boleh bekerjasama dengan pelbagai pihak lah yang sama hala sama tujuannya untuk memajukan masyarakat luar bandar. Dan lebihnya lagi yaitu berkenaan pembangunan sosial, di mana kita mengatakan bahawa pembangunan sosial ini kita mempertingkatkan kualiti hidup penduduk, seperti memperkasakan pembangunan wanita, belia, luar bandar, sebagainya. Itu adalah merupakan supaya masyarakat luar bandar ini tidak rasa terpinggir dan artinya kita suntikan semangat kepada mereka untuk berdaya saing. Memperkasakan lebih mereka, empower lagi pembangunan pembangunan sosial di luar bandar itu kita terus perhatikan. Jadi ini adalah merupakan kerangka-kerangka
bajet yang telah dilaksanakan Okey. daripada bajet 2023 dan dia akan pelaksanaannya tahun 2024 ini dan banyak lagi lah tambahan-tambahan yang terkini iaitu berkenaan pemberian rumah mesra ataupun rumah kepada masyarakat-masyarakat yang kurang berkemampuan, iaitu kita panggil rumah mesra SMJ. Kita panggil ini adalah satu program yang baru di bawah kementerian ini, iaitu di dalam bajet 2023 dan ianya dilaksanakan tahun kedua. Kita lancarkan pada tahun 2022 dan bermula pada 2003 dia diteruskan. Alhamdulillah 2024 ini lagi kita dapat melaksanakan lagi dan ianya semakin membesar lebih dan ini adalah merupakan satu program yang baru dan alhamdulillah ianya mendapat sambutan yang baik dan juga dapat memberi kesan kepada masyarakat luar bandar khususnya kepada mereka-mereka yang sangat-sangat memerlukan rumah yang mungkin lebih selesa. Saya sendiri tu pernah turun dan menyaksikan dan membuat sedikit penggambaran lah tentang rumah mesra SMJ ini dan memang tuan-tuan dan puan mungkin kalau yang anda boleh tengok di sini mungkin kita akan kongsikan juga betapa penduduk luar bandar ini mereka tu bila saya tanya mereka sendiri ada yang menangis tu, ada yang sangat-sangat gembira. Mungkin bagi kita terutama saya budak bandar, mungkin bagi kita gini satu mungkin yang biasa. Betul. Tapi penduduk di luar bandar ni kita tengok keadaan rumah mereka sebelum ini, transformasi kepada rumah baru. Ada satu tu saya cerita tu sini mungkin boleh kongsikan. Di Kiulu seorang kakak tu lah, dia menangis tu bila saya interview dia sebab dia bilang anak saya sangat gembira. Dia bilang dia bergembira sebab anak dia. Dia cakap anak dia selalu diejek di sekolah. Rumah kau macam kandang ayam. Dia bilang gitu. Dia menangis tu. Dan bila tengok rumah dia baru mungkin bagi ada yang setengah macam biasa, tapi bagi mereka itu sangat-sangat impak yang sangat besar. Dan juga mungkin suka untuk kita katakan di sini ini adalah inisiatif sendiri kerajaan negeri itu, negeri Sabah untuk membangunkan lagi, membantu lagi yang mereka di luar bandar. Program ini diinisiatifkan oleh yang amat berhormat sendiri, yaitu bahawa pemberian rumah percuma kepada golongan masyarakat yang tidak ataupun kurang berkemampuan itu diberikan secara percuma dan alhamdulillah pihak Kementerian Pembangunan Luar Bandar adalah merupakan kementerian yang dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan program ini. Jadi ini adalah merupakan salah satu kerangka yang memang ada dalam bajet. Jadi untuk makluman Saudara Faris, setakat ini program rumah mesra SMJ ini memang sangat nantikan siapa dapatkah saya kan betul. Dan bukan saja dinantikan dan semakin ramai masyarakat luar bandar apabila ialah tahun pertama itu macam tidak begitu lagi sebab tahulah baru mula. Tapi tahun kedua iaitu pada 2024 ini kita laksanakan lebih lagi. Kita melihat respon ataupun tindak maklum balas daripada bawah seperti yang Faris maklumkan tadi itu, daripada keadaan rumah yang daif begitu kurang mampu, dan apabila kita buat pelaksanaan rumah ini dan ianya menjadi bahan cerita bualan. Jadi alhamdulillah program ini sangat baik dan sangat mendapat respon yang sangat positif daripada masyarakat ataupun di luar bandar khususnya kampung-kampung. Jadi mungkin kalau saya boleh potong sikit tu, kalau menangan Datuk sudah cerita di sini, saya rasa ini bagus juga untuk kita kongsikan tu. Ada yang di antara mungkin mereka rasa mereka layak, mereka rasa boleh ni cuba. Macam mana mereka? Ada yang tak tahu kan? Ada yang kawan pun bilang bagi info-info yang salah. Pergi sini, bukan ini cara dia. Macam mana kalau dia orang yang menyaksikan sekarang ni tu, kita pe podcast mau cuba nasib mungkin mencuba untuk mendapatkan grant sendiri untuk rumah mesra SMJ ini? Ya, sebenarnya program rumah mesra SMJ inilah pemberian rumah ini adalah ada garis panduannya yang telah ditetapkan oleh kerajaan melalui kementerian, di mana ianya lebih kepada golongan sasar kita, yaitu kepada mereka yang dalam kategori miskin dan miskin tegar, itulah. Dan juga keduanya lagi
rumah ini boleh diberikan kepada mereka yang sangat-sangat memang memerlukan. Kadang-kadang ada juga yang bukan dalam kategori miskin ataupun miskin tegar, tapi apabila kita tengok lihat keadaan situasi itu memang perlu. Jadi sebenarnya disitulah antara garis panduan yang boleh kita mungkin berikan kepada masyarakat. Jadi kita berkongsi dengan masyarakat luar lainnya, mana-mana pihak yang ingin ataupun mau tahu tentang bagaimana cara kita mendapatkan rumah ataupun macam mana pemberian itu dilaksanakan. Garis panduannya adalah di bawah setiap pejabat daerah di seluruh negeri Sabah. Dan sebahagiannya itu ada yang di bawah Tadbir Urus Majlis Perbandaran juga ada. Jadi di situ ada garis panduannya, dan jangan segan-segan kepada untuk bertanya kepada mereka yang di luar sana ini, sekiranya ingin untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana kita mendapatkan ataupun bagaimana cara info untuk mendapatkan yang lebih lanjut berkenaan pemberian rumah mesra SMJ ini, silalah datang ke pejabat daerah. Kalau tidak dapat ke pejabat daerah, bolehlah berjumpa dengan pimpinan di peringkat kampung itu pun boleh, tidak masalah, seperti ketua kampung, JKKK dan sebagainya. Pimpinan di kampung itu pun juga kita adalah merupakan cabang kita dalam proses pelaksanaan. Jadi amat mudah sebenarnya perkara ini untuk kita coba selaraskan kepada mereka-mereka yang layak dan amat memerlukan program bantuan rumah ini. So sekali lagi, yang baru menyaksikan, kalau anda mau cuba nasib orang bilang tu untuk cuba bertanya dan sebagainya mendapatkan rumah mesra SMJ ini seperti yang dikongsikan oleh Yang Berhormat Datuk, boleh pergi ke seperti yang dinyatakan Datuk tadi. Siapa tahu rezeki kan tu, kita tidak tahu. Bajet Kementerian 2024, kalau boleh pecah rahsia sikit, ada apa-apa yang boleh dikongsi? Diteruskanlah yang pasti, yang daripada sebelum-sebelum ni yang positif itu, dan ada apa-apa yang Datuk sebelum nanti secara official? Ya, sebenarnya kita akan akan membentangkan bajet pada penghujung tahun ini. Kalau saya tidak silap pada 15 November ini akan dibentangkan bajet untuk pelaksanaan 2025 pula. Jadi sudah pastilah kerangka bajet ini telah pun disusun atur oleh setiap kementerian untuk dilaksanakan, pasal sudah di peringkat akhir. Sudah pun di peringkat akhir. Jadi di kementerian kita sudah pasti akan terus meneruskan inisiatif yang sudah ada, inisiatif yang kita laksanakan sebelum ini, dan mungkin ada penambahbaikan dari segi sedikit sebanyak tentang program-program seperti infrastruktur asas yang saya maklumkan tadi, dan juga sebahagiannya itu peningkatan ekonomi, pendidikan dan latihan, dan juga dan sosial. Namun apa yang penting, saya melihat bahawa kerangka bajet pada 2024 ini dia akan disusun atur ataupun akan diteliti ataupun akan dibentangkan nanti oleh setiap kementerian, dan tidak terlepaslah Kementerian Pengenalan Bandar akan turut sibuk lah orang bilang untuk menambah baik juga lah tentang program-program yang telah sesuai dilaksanakan, dan apa yang nyata pada bajet 2024 nanti ini, untuk makluman saudara Faris, iaitu telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri sendiri, iaitu tentang pelaksanaan rumah mesra SMJ itu. Kalau sebelum ini pada tahun 2022 dan 2023 dan 2024 lebih kurang 1,500 buah ataupun unit total setakat ini tu setiap tahun. Dan 2024 juga 1,500 peruntukan yang kita laksanakan. So, lebih kurang sudah 3,000 lah tu. 3,000. Jadi dalam pelaksanaan 2025 nanti,
Yang Amat Berhormat Ketua Menteri telah pun mengumumkan bahawa pertambahan unit ataupun jumlah rumah mesra SMJ ini kepada dilipat gandakan kepada sekali ganda. Wah, kalau dulu 1.500, artinya 2025 nanti ini akan kita bina 3.000 unit kepada masyarakat. Jadi sudah pastilah ini akan sedikit sebanyak akan memberi ruang pada pihak kementerian ini akan melaksanakan melipat gandakan usaha, sebab bukan mudah dalam melaksanakan 1.500 kita unit pun kita memerlukan jentera ataupun memerlukan macam-macam lah tu yang diperlukan di peringkat di bawah ini supaya dia tidak tertangguh, tidak terbengkalai, itu yang penting tu, cepat dilaksanakan. Lebih kurang pasal penerima rumah ini memang memerlukan dapat dilaksanakan cepatlah dia menduduki rumah. Jadi demikian, ini cabaran nanti kepada pihak kementerian, bagaimana kita cuba menyelaras lebih baik, lebih efisien untuk melaksanakan 3.000 rumah mesra SMJ ini, unit rumah mesra SMJ di tahun 2020. Tapi saya rasa itu memang inisiatif yang sangat baik, dan saya pasti begitu ramai di luar sana yang gembira mendengar berita ini, teruja, dan juga orang bilang tu tidak sabar untuk cuba untuk mendapatkannya lah kan tu. Okey, itu sedikit pecah rahsia tu. Biarlah nanti 15 November menjadi orang bilang tu jawapan kepada soalan-soalan orang yang bermain di fikiran. Tadi tu di awal tadi kita ada bercerita tentang bagaimana mungkin Datuk sebelum menjadi timbalan menteri itu setengah benda tu kita akan macam yang kenapa ini tidak boleh dilaksanakan, kenapa ini lambat, kenapa itu tidak boleh. Tetapi bila sudah masuk sendiri menjadi timbalan ataupun pembantu menteri pembangunan luar bandar, sudah faham bagaimana dasar, bagaimana ini dan cabaran-cabaran yang dilalui. Membawa saya kepada soalan cabaran. Datuk banyak menggunakan perkataan cabaran tadi. Cabaran utama yang dihadapi kementerian dalam melaksanakan apa saja? Program kah, infrastruktur kah dan sebagainya. Dan setakat inilah Datuk sendiri, macam mana Datuk mengatasinya tu? Cabaran utama. Iya, berkenaan kementerian kementerian betul. Misi dan visi kementerian adalah merupakan pembangunan luar bandar negeri Sabah adalah tidak lain tidak bukan, yaitu bagaimana kita mensejahterakan di kawasan luar bandar inilah. Kita faham kalau di bandar hadirnya lebih selesa, lebih lengkap, macam-macam. Tapi di luar bandar ini macam-macam kurang. Seperti yang macam kita. Artinya tumpuan dan usaha kementerian ini bagaimana kita cuba mensejahterakan di kawasan luar bandar. Tapi untuk mensejahterakan ini di sanalah cabarannya pula akan timbul. Kita faham dengan keadaan-keadaan seperti pertama lebih kuranglah di luar bandar. Bagaimana kita ni kekangan kita iaitu jaringan jalan yang kurang masih banyak belum dapat kita laksanakan. Ada kawasan-kawasan luar bandar yang belum ada liputan ataupun jaringan bekalan elektrik. Begitu. Demikian jugalah tentang punca bekalan air yang bersih kepada masyarakat luar bandar. Jadi semua perkara-perkara ini adalah merupakan cabaran di pihak kementerian ini untuk kita hadapi. Cabaran-cabaran inilah yang menjadi fokus kepada kementerian untuk bagaimana kita cuba mempercepatkan mengubah landscape luar bandar itu daripada macam-macam kekurangan ini dapat ditambah baik dari segi jaringan jalannya, bekalan elektriknya, bakalan air, dan juga bukan saja perkara asas itu, tapi kita nampak landscape luar bandar itu harus diubah. Jangan terlalu jauh beza antara bandar dengan luar bandar itu sendiri. Jadi kita tidak mau ianya berlaku begitu. Kalau itu berlaku, ia akan memberi kesan yang sangat tidak baik. Artinya ada jurang antara bandar dan juga luar. Kita paham jurang bandar dan luar bandar kita paham. Tapi di situlah kita usahakan bagaimana luar bandar jangan terlalu jauh tertinggal dari segi kemudahan-kemudahan asas dan sebagainya. Jadi cabaran ini sebenarnya timbul disebab itu perlu penambahan peruntukan
Artinya perlu disalurkan bajet yang lebih besar mungkin oleh pihak kementerian dan sebagainya, ataupun kerajaan, sama ada kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan juga perlu penglibatan sedemikian ini untuk bersama-sama kita di luar bandar, dan bukan saja terpikul terbeban di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar itu sendiri, namun saya ingat lebih sama ada kementerian ataupun jabatan agensi yang lain juga turut membantu terlibat dalam sama. Sebab itu di kawasan kita ini bukan saja Kementerian Pembangunan Luar Bandar yang ada keterlibatan, tapi ianya perlu keterlibatan menyeluruh, meluas daripada pelbagai agensi, jabatan, kementerian dan sebagainya. Jadi sama ada negeri, agensi dan persekutuan perlu kita libatkan secara total keseluruhan kolektif, untuk melihat luar bandar ini akan lebih cepat kita meningkat. Kalau saya boleh tanya satu tu, kebanyakannya lah kalau mungkin di luar bandar dia tidak peduli ni, kadang-kadang alasan-alasan tidak faham ini, tidak faham itu kan. Dia mau tahu bila dapat air, bila dapat elektrik, bila dapat buka jalan. Betul kan tu? Betul. Itu soalan yang selalu Datuk akan dapatkan. Mungkin Samad Jamri 2015 ke 2010 jawapannya ataupun soalannya pun sama dengan orang-orang sekarang ni. Tapi bila YB Datuk Samad Jamri sudah berada menjadi pembantu menteri, apa jawapan YB sendiri kepada mereka-mereka yang bertanya kepada soalan sini? Tok, rumah saya ni bila lah mau dapat air? Tok, elektrik susah mau masuk ni Tok. Kadang-kadang pagi ada, siang tiada, malam ada balik. Macam mana Datuk menangani? Apa jawapan standard Datuk selalu? Dan kita mau kasih faham tu, bukan? Kita mau kasih faham orang macam-macam cabaran ni sebenarnya, sebab jaringan jalan, kita punya bentuk muka bumi yang tidak, kita bukan macam yang ialah di Semenanjung dan sebagainya kan, sini yang mau masuk situ jalan pun jauh. So macam mana jawapan Datuk YB Datuk Samad Jamri sendiri? Ya, okey, terima kasih Faris. Soalan ini memang menjadi ini kita punya bahan lah. Betul. Bahan di sama ada bukan saja di kawasan, tapi Sabah secara keseluruhannya. Betul. Kan begitulah permintaan dan pertanyaan daripada masyarakat, betulnya. Dan sebenarnya kita pun mengalami, kita sendiri juga pernah mengalami. Jadi apabila terlibat sebagai pimpinan dan juga permasalahan ataupun pertanyaan-pertanyaan begini, inilah sebenarnya ini yang menjadi pendorong kepada kita lah. Sebagai pimpinan, kita tidak boleh menidakkan pertanyaan ataupun permintaan daripada penduduk. Sebab mereka melalui itu kan. Sebab mereka merasai. Dan kita juga pernah merasai. Jadi pada saya, kita tidak boleh menolak ataupun kita tidak boleh menidakkan tentang ini permintaan dan aduan ataupun keluhan yang diutarakan berkenaan itu kurang, ini kurang, ini jalan belum ini ada, belum ada elektrik. Kita faham. Jadi untuk perkongsian kepada masyarakat ataupun sebab itu kita sama-sama mesti sama-sama merasai. Kita apabila permintaan aduan keluhan itu disampaikan, kita perlu sama-sama merasai. Kalau kita berada di tempat itu, kita juga akan rasa yang sama. Jadi pada saya lah ini sebagai kita tidak boleh menolak, kita tidak boleh mesti kita ambil segala keluhan, segala. So Datuk memang akan selalu ambil serius kalau orang tanya ni, akan cuba dapatkan jawapan apa yang dia perlu tu. Kita mesti cari jalan. Bagaimana jalan, kita tahu dia punya, kita tahu hadapannya. Bukan mudah, bukan senang. Ada perkara mungkin yang cepat boleh kita laksanakan ataupun boleh dapat kita atasi. Ada perkara-perkara yang terpaksa tidak boleh, memerlukan masa, memerlukan mungkin macam-macam keperluan ataupun memerlukan peruntukan ataupun kewangan yang besar untuk kita tangani perkara-perkara. Jadi erti katanya disitulah kita cuba cari jalan penyelesaian. Mana yang boleh kita selesaikan segera untuk membantu, artinya senang hatilah. Artinya apabila dia cepat cepat kita atasi, iaitu akan memberikan kelegaan kepada. So maksud dia juga di situ tu,
YB Datuk Samad Jamri sendiri mungkin janji, ini kira janji juga daripada dia ni, iaitu walaupun kita tidak dapat menyelesaikannya dengan orang bilang tu segera dan sebagainya, tapi kita cuba cari inisiatif lain bagaimana kita boleh bantu secara singkat ni dulu sebelum kita cari solusi panjang. Lebih kurang begitulah. Okay. Artinya kita cuba menyelesaikan secara betul, berperingkat kalau boleh, dan mana yang mudah cuba cari jalan selesai, dan kalau yang berat-berat terpaksa tidak lain tidak bukan, betul, kita akan bawa ke atas ke atasan untuk kita panjangkan, dan mungkin apabila sampai di atasnya jadi pimpinan ataupun sama ada kementerian dan sebagainya, ini mungkin dapat mengambil maklum tentang perkara-perkara ini. Okey, sekurang-kurangnya kita mendapat jawapan di situ bahawa Datuk sendiri cakap tidak akan tutup sebelah mata benda-benda ni, tidak akan disapu di bawah kapet, orang bilang tu. Kita akan cuba tangani dan selesaikan. Terima kasih tu untuk confirmation itu. Okey, panjang untuk sesi kedua ini. Tadi agak-agak 20 minit, saya rasa mau dekat setengah jam sudah. Okey Tok, saya bagi kita minum kopi-kopi dulu Tok. Tentunya anda menyaksikan podcast ICAPS, Incubator Kepimpinan Belia Sabah, kolaborasi POV Kedai Kopi. Tok, kita masak untuk kita minum kopi dulu. Dan kembali, betul? Kopi, lepas ini kita kembali. Sambung lagi. Kita kembali selepas ini dengan soalan-soalan seterusnya di segmen kita yang ketiga. Okey, kembali lagi di segmen yang terakhir. Mungkin kalau YB banyak lagi demo share, lebih ni kita ni 5 segmen mungkin kan Tok. Okey, bersama saya Farish Aziz dalam podcast ICAPS, iaitu Incubator Kepimpinan Belia Sabah, kolaborasi bersama POV Kedai Kopi yang menyaksikan kami. Terima kasih. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk panjangkan orang bilang tu podcast ini. Sebab apa? Di sinilah mungkin sedikit sebanyak boleh memberi jawapan kepada soalan-soalan yang terbuku di minda anda. Mungkin kalau ada dapat kita bagi daripada 10 dapat 1 untuk anda kongsikan pun cukup bagus. Apapun, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Samad Jamri alias Eric, mesti sebut tu. Okey, tentunya Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Adun Labuk, dan beliau juga orang bilang tu sudah berkongsi dengan kita semua macam-macam lah, dasar lah, cabaran lah, bajet untuk tahun hadapan. InsyaAllah juga dia ada pecah rahsia sedikit. Membawa saya kepada segmen terakhir ini, iaitu soalan saya tu lebih kepada orang bilang tu, Datuk banyak cerita tadi, YB ada cerita tadi apa yang sudah dilakukan, macam-macam lah, pendidikan, pembangunan sosial ini untuk luar bandar dan sebagainya. Adakah lagi tu inisiatif unik yang orang bilang tu mungkin lain daripada yang lain, projek yang lebih unik lah orang bilang tu, yang mungkin tidak pernah terfikir, tapi mungkin bagi Kementerian Datuk, okay, ini something yang kita mau bawa dan cuba untuk kita ketengahkan. Adakah tu? Ya, di peringkat kementerian kita lah, Kementerian Luar Bandar Negeri Sabah ini adalah salah satu kementerian yang memang diberikan tumpuan. Highlight ni tu lah. Apa-apa pun jalan raya, apa ini semua pembangunan luar bandar. Luar bandar dan sebagainya. Jadi ini adalah merupakan kementerian adalah merupakan salah satu kementerian yang diamanahkan untuk melaksanakan dasar yang telah dirangka oleh kerajaan, yaitu kerajaan kita, kerajaan GRS, PH Plus ini. Jadi sudah pasti rancangan kerajaan yang telah pun diumumkan ataupun telah pun laksanakan seperti yang telah digariskan dalam Pelan Kerangka Hala 7 SMJ Sabah Maju Jaya itu pun Hala 7 SMJ itu yang mana ianya adalah merupakan Hala 7 yang diinisiatifkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri sendiri. Jadi saya melihat bahawa pengisian di dalam sebahagian daripada Hala 7 Sabah Maju Jaya itu, SMJ itu adalah merupakan kerangka di luar bandar. Bagaimana Hala 7 untuk
mentransformasikan kawasan luar bandar ini sendiri di seperti yang saya cakap awal tadi itu, berbagai macam program seperti program asas dan sebagainya untuk dilaksanakan oleh kerajaan. Dan bukan itu saja, selebihnya daripada pembangunan modal insan juga banyak tumpuan-tumpuan di luar yang bandar diberikan kepada luar bandar. Banyak program-program pendidikan ditumpukan di luar bandar. Banyak program-program usahawan seperti pertanian dan sebagainya juga untuk masyarakat luar bandar. Dan pelbagai lebih kurang sebahagian besar itu, sebahagian besar itulah kerangka Hala 7 Sabah Maju Jaya itu sebahagian besarnya juga adalah merupakan masyarakat di luar bandar. Jadi sudah pastilah kerajaan negeri yang ketika ini dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Tuan Menteri adalah merupakan satu kerajaan yang mahu melihat tentang bagaimana luar bandar ini ditransformasikan dari berbagai sudut kerangka, sudut dan sebagainya. Itu telah pun digariskan oleh Yang Amat Berhormat dalam plan kerangka Hala 7 Sabah Maju Jaya. Saya suka tadi yang Datuk ada pakai itu, Datuk cakap kalau boleh kita tidak mau luar bandar ini tertinggal jauh. Kita faham mereka mungkin sedikit ke belakang dibandingkan dengan yang berada di bandar, tapi jangan jauh. Pasti ikut di belakang itu. Itu sebenarnya matlamat ataupun tujuan Yang Amat Berhormat sendiri untuk memastikan bahwa jangan jauh jurang antara bandar dan luar kita bandar. Paham di bandar ini pelbagai program seperti perindustrian macam-macam lah, semua lah ada di sini sebagainya. Yang memang dekat sebab kelengkapan ada, semua ada. Jadi senanglah industri masuk di kawasan bandar dan sebagainya. Namun demikian di luar bandar juga jangan ditinggalkan. Itu maksud Yang Amat Berhormat agar jurang jangan jadi pada saya lah kalau dapat kerangka yang lebih luas untuk kita bagaimana kawasan luar bandar ini dapat dibesarkan lagi, naik taraf lagi, betul, lebih dimajukan di masa hadapan. Tumpuan maksudnya sama ada industri pelancongan, industri marine dan sebagainya. Ini banyak macam industri hiliran ini kalau dapat ianya dilaksanakan ataupun spreadkan di kawasan-kawasan luar bandar yang bersesuaian, yang ada aktiviti ekonomi di situ dan ianya dapat ditinggal. Jadi sudah pasti kalau pembangunan begitu itu dapat dilaksanakan di masa hadapan, sudah pasti kawasan luar bandar tidak akan terpinggir jauh. Kita banyak melihat bahwa banyak sama ada negeri ataupun di luar negara mungkin begitu juga prosesnya, dan kita harap di Sabah ini lebih kurang kita menuju ke arah sebegitu. Jadi saya ingat kalau Hala 7 begitu dapat kita terus laksanakan, saya pasti kerajaan yang bertanggungjawab ini tidak akan meminggirkan kawasan-kawasan luar bandar di mana tumpuan lebih disasarkan kepada mereka-mereka yang memang amat memerlukan. Seperti yang kita tahu telah pun dijelaskan oleh Yang Amat Berhormat sendiri semasa bicara naratif baru-baru ini, di mana banyak rangkuman di dalamnya bahwa luar bandar tidak boleh dipinggirkan dari segi banyak peluang-peluang pekerjaan juga boleh diwujudkan di luar bandar, supaya tidak ada penghijrahan ataupun sama ada belia anak muda tidak berhijrah daripada kawasan luar bandar mereka ke bandar-bandar. Sebab itu diwujudkan pembangunan banbaru untuk luar bandar. Jadi yang telah kerangka-kerangka. Jadi saya melihat bahwa ini sebenarnya telah pun ada di dalam plan Hala 7, cuma yang memerlukan sedikit masa penambahbaikan ataupun sokongan mungkin juga sendiri. Perlu sokongan daripada pelbagai pihak. Jadi berarti bukan saja kerajaan yang telah menggariskan, kita harap masyarakat juga
sama ada di luar bandar ataupun masyarakat kita lah, masyarakat umum perlu mengambil kira tentang bagaimana hala tuju kita ini dapat dilaksanakan. Jadi Faris, tentang bagaimana plan yang unik, inisiatif unik ini, saya ingat ini kita simpan dulu. Oke, boleh. Jadi akan ada patun nanti mungkin ya. Akan kita simpan dulu. Insyaallah mudah-mudahan pada pembentangan bajet bagus. pada 2000 penghujung tahun ini lebih kurang 15 November. Saya setia menanti itu. Pasal saya akan tunggu bila Kementerian Datuk saja akan cakap nanti, saya akan ini yang nanti-nantikan lebih kurang inilah ini. Inisiatif unik ataupun mungkin baru yang dapat kita laksanakan. Lebih daripada itu, saya ingat banyak program-program yang dapat kita laksanakan juga di kawasan luar bandar. Untuk pengetahuan Datuk, saya selain daripada sebagai seorang pengacara juga saya ni suka travel Saya suka keluar dan menengok tempat, bukan saja luar negeri, dalam negeri sendiri Dan bila saya suka Datuk gunakan perkataan tadi, pelancongan juga di kawasan luar bandar ni. Ada orang melihat macam kawasan-kawasan kecil dan sebagainya ni, apa mau buat di sini, tiada apa-apa. Sebenarnya bila travel di luar, kebanyakannya travelers daripada luar negara ni, mereka lagi suka pergi ke kawasan-kawasan kecil. Kalau saya boleh kongsikanlah di sini, dan mungkin siapalah tahu satu hari nanti terpakai oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Ini idea yang bagus. Saya ambil satu contoh saya pergi ke Maliau Basin 2017, Maliau Basin kan. Kita akan lalu ke Ningau dan sebagainya, dan Nabawan salah satu tempatnya. Nabawan adalah satu pekan kecil. Saya membesar di sana untuk pengetahuan Datuk 90-an, sebab arwah pakcik saya juga merupakan adun lah di situ dulu, jadi selalulah ikut. Kembali kepada tahun 2017, lebih kurang juga kawasannya, tetapi mengimbau memori saya betapa membesar di kampung, mandi sungai, makan makanan kampung, panjat pokok, sebagai memori yang indah. Saya rasa itu antara inisiatif yang boleh juga dijalankan, sebab bila di kampung kan, orang-orang turis ni, orang putih, itulah benda-benda yang diorang mau lakukan. Jadi saya pasti ada inisiatif-inisiatif seperti ini mungkin. Ini mungkin itu yang saya cakap tadi. Mungkin inisiatif unik itulah. Sedemikian begitu, itu yang sebenarnya. Tapi saya ingat simpan dulu. Tapi kenapa? Kita boleh kongsi. Saya ingin berkongsi bahawa sebenarnya itulah ini di luar bandar ini. Di luar bandar kita jangan cakap di luar bandar ini macam-macam itu, betul. Kuranglah sebagainya, ataupun kita terus tengoklah, pikirlah. Sebenarnya kalau kita melihat dengan lebih fokus dan tajam, kawasan luar bandar inilah adalah merupakan kawasan yang strategik, betul, untuk banyak potensi yang boleh diwujudkan. Saya setuju. Pelbagai sebenarnya. Sebab itu kalau kita memikir tentang bagaimana, tidak payah buat bangunan tinggi-tinggi, buat besar-besar, bukan juga itu. Bukan itu yang mau. Bukannya mau ada pawagam di Ulu di mana kan, tidak. Bukan. Tapi banyak perkara-perkara lain seperti itu tadi, pendestrian pelancongan, ataupun pertanian. Industri pertanian diperkasakan peringkat luar. Itu juga ini akan boleh membantu mempercepatkan pembangunan luar bandar di kawasan. Dan kalau wujud, sebenarnya di kampung-kampung banyak potensi yang belum diteroka oleh pihak-pihak. Jadi kalau ini dapat ini kan, sebenarnya ini dapat dikongsilah. Artinya bukan saja Kementerian Pembangunan Luar Bandar, tapi kalau kita dapat boleh bekerjasama, berkolaborasi dengan Kementerian Pelancongan dan agensi jabatan yang lain, lebih mungkin boleh mempercepatkan pembangunan luar bandar. Kerjasama itu penting atau? Kerjasama penting. Semua ni. Jadi berarti itu sebenarnya ini adalah inisiatif yang boleh dikatakan unik lah. Tapi betul. InsyaAllah mudah-mudahan perkara-perkara begini akan terus kita sama-sama cuba capailah. Maksudnya hal tuju begini ini cuba kita dapatkan, perluaskan lagi, betul untuk menjadi, mungkin belum begitu dilihat, tapi kalau ini pelan-pelan akan diangkat, dan
ini adalah merupakan satu keunikan. Ya, saya suka bagaimana cepat kita untuk dapat membangunkan kawasan luar bandar. Sekali lagi saya highlight, saya suka Datuk gunakan perkataan ataupun ayat seperti kita tidak perlu melihat di luar bandar ni bangunan tinggi, benda yang seperti apa di bandar. Sebenarnya benda kecil ni boleh dijalankan. InsyaAllah. Okey, saya tunggu Tutuk. Kalau mau bawa brainstorm idea, saya lebih more than happy bahasa Inggerisnya. Tok, membawa kita berapa jam sudah? 1 jam 7 minit sudah kami bersiaran bersama-sama. Membawa saya kepada kira di ujung lah sudah ni Tok. Saya mau tanya aspirasi Datuk sendiri, YB Datuk Samad sendiri. Impian besar untuk Sabah. Datuk tolak tepi Datuk sebagai pembantu menteri. Lebih kepada Datuk sebagai seorang Sabahan, membesar di kampung, melihat sendiri betapa daripada Datuk kecil di sana sampai sekarang di mana Datuk berada. Impian besar Datuk untuk Sabah, dan apa impian itu, dan mungkin membawa Datuk kembali kepada sebagai pembantu menteri, macam mana Datuk boleh membantu untuk mencapai impian itu. Iya, pertamanya sebagai anak Sabahan lah, kita yang berada di dari kampung dan sebagainya ini, memang hasrat kita adalah ingin melihat bahwa negeri Sabah ini ataupun negeri kita ini mungkin tidak kurang tandingnya dengan sama ada negeri ataupun negara lain. Mungkin kita boleh ungkapkan begitu. Sebenarnya tidak kurang sama ada kebolehan ataupun masyarakat kita yang harmoni dengan kekayaan macam-macam. Betul. Apa nama ini, kita sumber ada asli, sumber alam, semualah. Sumber yang ada semualah di negeri kita ini sebenarnya memang cukup ada. Cuma ianya perlu diterokai ataupun bagaimana kita mengurus secara baik dan sebagainya. Jadi sampai masa pimpinan, saya ingat pimpinan sama ada pimpinan politik dan juga pimpinan kerajaan yang mengenepikan perbezaan dan sebagainya. Lebihkan tumpuan kita kepada bagaimana kita mengurus tadbir, menyelaras potensi-potensi negeri kita ini. Kita agak mungkin ke belakang sikit mungkin ya. Kita kena akui lah tu. Kita akui kita belakang lah. Bila kita embrace benda ni bahasa Inggerisnya, baru kita boleh maju ke depan. Okey. Daripada segi itu, daripada segi mungkin ketidaksepakatan, sedikit gaduh tinggal di sini dan di sana. So itu kita kena improve. Itulah mungkin punca sedikit sebenarnya. Jadi kalau kita dapat ketepikan itu untuk kita capai sebab kita tertinggal. Untuk kita capai itu kita perlu bersepahaman. Jangan tengok belakang lagi tu. Jangan tengok belakang. Jadi singkirkan dulu, ketepikan perbezaan yang kecil-kecil ni. Dia macam adik-beradik lah ni, atau gaduh sini sana. Kita anukan sebagai Sabahan. Anak Sabahan. Kita put itu dulu. Depan nombor 1. Sabah first. Yang Sabah first. Betul. Yang berhormat Untuk Menteri, biar kita ini kan dulu, barulah. Kalau semua kita bersatu padu dan kuat, saya ingat ini adalah merupakan kunci utama bagaimana kita sebagai Sabahan perlu berganding bahu. Semua peringkat. Betul. Bukan saja daripada atas, tapi semua dari bawah. Kalau ada ketidakpuasatian dan sebagainya, bincang baik-baik. Cara baik, tumpukan kepada yang ini. Jadi sebagai penghujung saudara Faris tentang perkongsian sebagai anak Sabahan, aspirasi itu impian besar anak Sabahan, khususnya di kalangan golongan anak muda. Untuknya yang berusia 42 tahun. Lebih kurang. Tambah 9. Mereka-mereka yang masih dalam golongan ataupun masih anak muda, artinya telah melihat bagaimana perjalanan kita, negeri kita dan sebagainya ini, yang perlu mesti ditambah baik dan sebagainya. Tapi kalau seolah anak muda kita ini kita isi dengan kekuatan, keyakinan bagaimana mengurus negeri ini dengan baik, insyaallah mudah-mudahan nanti, sebab pimpinan bertukar, betul. Anak muda nanti akan jadi mereka terisi dengan bagaimana semangat dan juga persepahaman
sebagai anak Sabahan itu terus kita pupuk untuk bagaimana memajukan negeri ini, bagaimana untuk mempertingkatkan negeri ini setanding dengan negeri lain ataupun mungkin negara lebih lain cepat boleh bersaing dengan negara lain sebenarnya. Itu Sabah first tu Sabah first itu yang penting first. Jangan fikir dulu yang lain. Negeri kita dulu Fikir kita dulu utamakan. Sabah. Ya, kalau ada perkara-perkara lain bincang. Boleh berbincang betul secara baik. Ya, Supaya tumpuan kita adalah negeri kita dulu. Negeri Sabah. Negeri Sabah itu sendiri. Jadi, besar di situlah. Inilah tempat kita. Inilah negeri kita dan tempat kita berteduh tenang di negeri ini. Betul. Jadi tidak lain tidak bukan Kitalah yang harus memberikan dokongan. Betul. Memberikan Dan dukungan. aspirasi kita lah Betul. untuk negeri ini. Okey. Untuk generasi Akan datang. Memang dulu saya tu terima kasih. Orang bilang tu terima kasih di atas kata-kata semangat itu. Mungkin ada yang cakap alah klise lah Datuk ni bagi ayat-ayat Sabah first dan sebagainya, tetapi seklise-klisenya itulah sebenarnya yang betul. Sebab kalau bukan negeri kita yang kita letakkan di depan, maka kita akan sentiasa toleh ke belakang dan mempersalahkan dia, negeri kita tidak ke mana. Dan kita tidak akan berbuat apa-apa. Dan akhirnya kita akan rugi. Kita sendiri yang rugi. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Samad Jamri, tentunya Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar, di atas kesudian Datuk selama 1 jam lebih kurang 15 minit sudah hampir bersama-sama dengan podcast iCaps, Inkubator Kepimpinan Belia Sabah, kolaborasi POV Kedai Kopi. Ada kata-kata akhir tu Datuk mau sampaikan mungkin? Saya silakan. Okey, sebenarnya saya juga ingin mengambil kesempatan di ruangan podcast bersama iCaps dan juga kolaborasi POV Kedai Kopi. Kedai Kopi. Okey. Macam ucapan hari raya pula tu dah. Okey. Yang menjemput saya pada kali ini untuk berkongsian atas kapasiti sebagai orang biasa lah. Okey. Dan muda. Sebagai Eric. Sebagai Eric biasa, muda dan santai saja. Jadi mana-mana rakan-rakan di luar sana yang melihat, kalaupun terjumpa, hello dengan segan-segan, kita terbuka, tidak ada masalah. Datuk aktif di mana-mana media sosial? Ya, ada. Facebook? Saya juga ada Facebook, saya juga ada Instagram, saya juga ada TikTok pun ada. Jadi kalau orang rakyat ke kawan-kawan mau, bukan juga mau tanya soalan ke apa, mau kawan-kawan santai-santai, boleh follow? Boleh, tidak ada masalah. Itu Samad Jamri? Samad Jamri. Okey. Facebook pun Samad Jamri. Okey. Instagram pun sama, Jamri. TikTok pun sama. TikTok pun Samad Jamri. Itu masalah kena letak Samad. Tidak ada. Boleh Eric. Tapi dulu Facebook saya dulu. Eric kah? Eric dulu. Dah boleh. Jangan tu. Nanti orang tidak kenal. Selepas 2020 terpaksa tukar. Samad disebabkan begitulah. Jadi terima kasih kepada iCaps, Saudara Faris dan juga sama-sama iCaps di atas perkongsian podcast pada kali ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak perkongsian ini dapatlah kita boleh, mungkin ada perkara-perkara yang positif kita boleh dapat. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Saudara Faris dan juga iCaps di atas perkongsian ini. Mudah-mudahan podcast ini akan menjadi platform yang terus sampai kepada masyarakat dan boleh dikongsi. InsyaAllah. Terima kasih Dok. Terima kasih sekali lagi. Saya rasa boleh sudah Datuk buat baju, kalau t-shirt Eric biasa, mudah dan santai. Saya orang pertama yang akan beli. Terima kasih kepada anda semua yang sudi menyaksikan podcast kita pada hari ini. Siapa pula yang akan kita bawakan di episod akan datang. Jadi jangan lupa lah untuk kamu share, untuk kamu kongsikan, hantar, share dengan kawan-kawan, like dan sebagainya. Subscribe yang penting. Tentunya podcast iCaps, Inkubator Kepimpinan Belia Sabah, kolaborasi POV Kedai Kopi. Saya Faris Aziz. Kita jumpa di episod akan datang. Assalamualaikum. Bye.